billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa dinan qayyima wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tak ramai kita hari ni ramai bercuti bercuti. Besok cuti lagi nuzul Quran. Manfaatkanlah hari-hari bercuti itu dengan keluarga, dengan menambahkan amal ibadah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Hari dah masuk hari ke berapa? 16 Ramadan. Dah mula dah kita solat sunat witir, kita dah mula dah baca kunut, dah mula baca kunut. Adapun solat sunat witir ni dia sedikit berbeza antara Ramadan dan luar Ramadan. Dan luar Ramadan solat sunat witir aulanya bersendirian, luar Ramadan solat sunat witir aulanya bersendirian. Tapi masa ketika Ramadan solat sunat witirnya yang terbaiknya berjemaah. Solat sunat witir dalam bulan Ramadan berbeza, sebab dalam bulan Ramadan aulanya berjemaah. Masa bila? Masa akhir solat tarawih itulah. Akhir solat tarawih, sebab ada satu hadis sahih di mana makna dalam hadis tu, siapa yang menghabiskan solatnya bersama imam pada Ramadan ni, dia akan mendapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Jadi menamatkan, ulama bincang-bincang apa makna menamatkan solat bersama imam. Maknanya kita sembahyang tarawih bersama imam tu sampai habis lah. Sampai habis. Siapa kalau masjid tu buat 8 lah. Kalau masjid tu buat 20 lah. Kalau masjid tu buat 30 lebih, 30 lah macam tu. Barulah dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tapi siapa yang keluar 8, dia tak dapatlah bab tu. Cuma dia dapat bab lain pula. Ada hadis lain pula, siapa yang solat isyak berjemaah dan kemudian dia solat subuh berjemaah, dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Dapatlah pula kat situ pula. Kalau tak pun sekalipun, bangun je lah tengah malam tu solat witir. Kalau tak bersama imam. Adapun siapa dah solat witir bersama imam, dah bangun awal pagi tu sebelum sahur tu, sembahyang tahajud, tak kira lah apa-apa banyak. Tak payah witir lagi dah. Wallahu a'lam. Minggu lepas kita dah tamat ayat 88-93. Beberapa kata kunci daripada buku surat minggu lepas ialah pertamanya, wajib kita setia pada janji ikrar kita bersama pemimpin-pemimpin Islam. Dia beri contoh bagaimana orang-orang muslimin dulu dia dah ikat janji dengan Rasulullah SAW, tapi bila dia nampak tentera kafir ramai, dia mula dah dia gusar dia rasa nak cabut lari. Jadi kena ikat janji setia itu satu. Dan kita dah bincang bab sumpah kan. Kita dah bincang bab sumpah. Sumpah ni bukan perkara main-main dalam Islam. Sumpah boleh menjadi tuduhan. Sumpah juga boleh melepaskan diri daripada tuduhan. Sumpah-sumpah masing-masing pun akan dikira oleh para hakim untuk memutuskan, membuat keputusan. Dan kalau kita bersumpah ataupun bernazar nak buat sesuatu, maka kita tak boleh, ataupun kita rasa benda tu memang tak bermanfaat, maka kita boleh keluar daripada sumpah kita itu dengan membayar kafarah berbentuk memberi makan ataupun pakaian kepada 10 orang fakir miskin, ataupun puasa 3 hari ataupun melepaskan hamba api. Kita dah bincang dia boleh je keluar daripada sumpah, tak ada masalah. Hari ini akan dimulakan dengan ayat 94, dan janganlah kamu jadikan sumpahan-sumpahan alat tipu daya. Ulang balik, Allah tekan balik, tak boleh. Jangan buat main-main dengan sumpah. Tetapi hari ini akan kita bincangkan benda lain. Sebahagian tambahan lagi daripada apa dia amalan soleh, dan apa dia dalam kaedah usul fiqh, nasakh dan mansuh. Ayat Quran dah dimansuhkan, hadis-hadis dah dimansuhkan, dah dibatalkan. Dia dah dibatalkan tapi hukum masih terpakai. Ada dia dah batalkan, bertukar terus hukum. Contohnya arak tu. Untuk arak kita dah belajar. Wallahu a'lam. Ini penerbit pilih perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang beriman daripada gangguan syaitan. Kenapa? Dia buat arahan kalau nak baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ayat 98 insya-Allah. Hari ini 94 sampai 102 An-Nahli. Silakan adik-adik kita yang comel-comel ni boleh baca. Siapa perasan comel tu sila baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Terjemahan. Dan janganlah kamu jadikan sumpahan-sumpahanmu alat tipu daya di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kukuh dan kamu akan merasakan keburukan di dunia kerana kamu menghalang manusia daripada jalan Allah dan kamu akan mendapat azab yang besar. Dan janganlah kamu menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah kerana sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Barang siapa beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Ditekankan dalam ayat ini bahawa lelaki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahawa amalan soleh harus disertai iman. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya
hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Dan apabila kami menggantikan suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad mengada-ngadakan sahaja. Sebenarnya kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu daripada Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Mu'jam. Sultanun. As-Sultan. Artinya kekuasaan. Erti ini diambil dari erti kata as-salatah. Allah berfirman, sekiranya Allah menghendaki nescaya diberikannya kekuasaan kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 90. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Surah Al-Isra ayat 33. Selain itu, kata sultan boleh juga bererti hujah ataupun alasan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan. Surah Ghafir ayat 35. Kerana itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Surah Ibrahim ayat 10. Tafsir Jalalain. Innahu laysa lahu sultanun. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai pengaruh. Alalladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Innama sultanuhu alalladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah ke atas orang-orang yang taat kepadanya. Walladzina hum bihi. Dan ke atas orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah. Wa idza baddalna ayatam makana ayah. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain dengan memansuhkannya, kemudian menggantikannya dengan ayat yang lain demi kepentingan semua hamba. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Orang-orang kafir berkata kepada Nabi SAW, Innama anta muftar. Sesungguhnya kamu adalah seorang pendusta yang pandai mengada-ngadakan perkataan daripada dirimu sendiri. Tafsir At-Tabari. Firman-Nya, sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Maksudnya adalah bahawasanya syaitan itu tidak ada pengaruh terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Mereka orang yang beriman itu melakukan apa yang telah Allah perintahkan dan mencegah apa yang telah Allah larang. Dan bertawakallah kamu kepada Tuhanmu. Artinya, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal dalam perkara-perkara penting yang diingatkan kepada mereka. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin. Hujahnya itu hanya ke atas orang-orang yang menyembahnya, syaitan. Dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah, iaitu orang-orang yang telah mempersekutukan Allah.
para ahli takwil berbeza pendapat dalam memahami ayat ini. Surah An-Nahl ayat 99. Tetapi pendapat yang paling menghampiri kebenaran adalah yang mengatakan bahawa syaitan-syaitan itu tidak ada kekuasaannya ke atas orang-orang yang beriman. Lalu mereka memohon perlindungan kepada Allah daripada hal tersebut, sebagaimana yang telah Allah anjurkan untuk mengucapkan isti'azah, berlindung kepada Allah, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal, iaitu daripada gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan syaitan terhadap mereka. Baik, Alhamdulillah. Kita berhenti situ. Kita bincang-bincang sikit bab ni. Ada beberapa perkara yang kita mungkin boleh ambil tumpuan sikit. Pertama, kita selesai dah bab sumpah dan sebagainya. Kemudian janji, amaran pada Allah, jangan kamu menjual perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Maknanya yang kita memandai-mandai dalam memudah-mudahkan agama kita, benda haram jadi halal, ataupun ilmu yang sepatutnya kita perjelaskan, kita tak perjelaskan, hukum hakam dan sebagainya, kita pilih-pilih, kita ambil apa yang menguntungkan kita saja. Kita cari tafsiran-tafsiran yang walaupun syaz, pelik tetapi memudahkan kerja kita. Tak kira lah apa dia, politik ke, perniagaan ke, kita konal lah ke mana mengatakan online forex trading tu halal. Jadi halal lah semua. So apa menguntungkan kita. Kita carilah alasan bagaimana MLM yang kita buat ni halal ke, padahal dari segi syariahnya haram. Perniagaan tu ribawi dan sebagainya. Jangan. Ulama-ulama jangan semata-mata menjadikan dunia tu sebagai kejaran. Dan tak ada kecaman-kecaman lah ni. Menjual janji Allah dengan harga yang murah untuk dunia semata-mata. Kemudian fasta'iz billah ayat 98, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Untuk kita, maka apabila engkau Muhammad, terus turun pada kita lah, hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Kemudian diteruskan, sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Dua perkara. Pertama, kita diarahkan, ini saranan umum. Saranan umum, kalau tak baca, taklah berdosa. Tetapi saranan umum. Kita sebelum kita bacakan, kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas tu barulah bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Masa kita nak mengaji lah. Daripada awal surah, bismillah. Tengah-tengah surah, nak ngulang ke apa ke, terberhenti ke, berhenti minum air ke apa, nak sambung semula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu saja. Surah apa yang kita mula dengan a'udzubillah saja, tak baca bismillah? Surah apa yang kita tak baca bismillah? Saranannya jangan baca. Taklah, saya tak pasti hukum dia tu. Tapi saranannya jangan baca surah Taubah. Taubah, bara'atum bara'atum minallah tu surah Taubah kita memang tak baca bismillah. Jadi kita boleh sambung daripada surah sebelum terus sambung bara'atum ataupun auzubillahi minasyaitonir rajim sambung Sebab apa? Surah Taubah diturunkan ketika perang, ada beberapa pandangan. Pertama, dalam keadaan perang. Keadaan di mana Rasulullah SAW nak memutuskan perjanjian dengan kafir yang telah memulihkan janji tapi dia orang mungkir janji. Macam tu. Jadi pada zaman dulu Arab ni kalau dia nak buat perjanjian yang nak memutuskan, dia tak mulakan dengan bismillah. Dia terus je. Itu ada satu pandangan. Satu pandangan lagi ialah masa malaikat Jibril menurunkan ayat ni memang tak ada bismillahirrahmanirrahim. Wallahualam. Siapa minat boleh baca. Boleh baca saya rasa dalam website Jabat Mufti Wilayah ada bincang berkenaan dengan bismillah sebelum bara'atum. Itu satu. Kemudian kita dah tahu dah sebelum ni kita dah jumpa syaitan boleh syaitan dan iblis boleh mengawal kita ke? Boleh ke syaitan dan iblis mengawal kita? Bagi arahan kita buat ikut arahan. Boleh? Boleh hasut je. Hasut saja. Ditekankan semula kat sini kan? Ditekankan sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Dari syarahkan sini dari tafsir At-Tabari. At-Tabari pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin. Kalau kita nak dengar hasutan tu, kita jadikan syaitan pemimpin. Kita dah jumpa di mana perbicaraan antara bakal ahli neraka dengan
syaitan dan iblis kan? Syaitan dan iblis berlepas diri. Batu-batu berhala pun berlepas diri kan? Tapi yang pentingnya kita nak tengok siapa dia orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Kita lompat ke surah As-Sad. Sad, siapa boleh buka Sad kat internet tu ayat 80 berapa 80 ke 84 85 macam tu lah. Rentetan ayat tu di mana pada dalam ni Allah melaknat iblis. Perihal Allah melaknat iblis sampai bila? Sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampailah pada hari yang ditentukan waktunya, hari kiamat. Sampai macam tu lah kau akan dilaknat ya. Dan iblis apa? Dia bersumpah kepada Allah, qala fa'izzatika la ughwiyannakum ajma'in. Iblis dia jawab, demi kekuasaan engkau ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Janji iblis ya pada kita ya. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa, kecuali ibadak, hamba-hambamu yang apa? Minhumul mukhlasin, orang yang mukhlis. Mukhlasin. Siapa mukhlasin ni secara umumnya lah. Ini kalau dengan tuan-tuan guru syarah, soal. Siapa dia orang mukhlasin antara kita? Secara umumnya mukhlasin ni apa? Mukhlasin apa dia? Dah biasa dengar ni. Orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Iblis dah bagi tahu dah, satu jenis manusia je. Satu grup je yang dia tak boleh selewengkan, dia tak boleh rayu, dia tak boleh pucuk, dia tak boleh goda, dia tak boleh hasut, dia tak boleh tiup ragu-ragu. Satu je, orang yang mukhlasin. Susah nak dapat ni. Orang yang ikhlas. Ikhlas tu senang. Kita cakap ikhlas tu apa? Pertamanya memastikan ikhlasnya kita hidup ni semata-mata kerana Allah. Akidah. Akidah. Surah Ikhlas tu lah. Dan surah Ikhlas ada tulis ikhlas tak? Selain pada tajuk. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Dan surah Ikhlas tak ada cerita pasal ikhlas, bagaimana nak mengikhlaskan diri, tak ada. Surah Ikhlas tu ialah akidah. Teras kepada akidah kita. Itu dia. Orang yang mukhlasin. Jadi, kalau akidahnya betul, lain betul. Kalau akidahnya betul, dia nampak Allah saja, tak mungkin dia beribadah selain daripada Allah. Tak mungkin ada sifat-sifat ujub, ada sifat-sifat syirik, sifat-sifat takabur, tak ada. Sebab dia nampak Allah je. Dia nampak Allah. Takabur ni sifat Allah. Sombong ni sifat Allah, bukan sifat makhluk. Mungkarnya tu, garangnya tu sebenarnya sifat Allah, bukan sifat makhluk. Jadi kalau kita nampak tu semua, alhamdulillah. Tak belajar sifat 20 pun okey lagi. Asal lagi mana faham, benar-benar beriman akan surah Al-Ikhlas tu. Nak mendalam, belajarlah metod-metod untuk metodologi akidahnya. Sifat 20 ke atau metodologi lain pun tak apalah. Belajarlah apa-apa boleh je. Kat Malaysia ni senang sifat 20. Ambil saya belajar berlaku sikit-sikit, semua tak pandai. Sikit-sikit. Jadi kita tahu yang paling penting, kita tahu iblis dah janji orang mukhlasin saja tak boleh dikacaukan. Itu kata kunci lah sebahagian besar daripada sini Baca bismillah, hanya auzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum baca bismillah. Kemudian pada ayat taubah saja tak baca bismillah, dan kita berbincang sikit pasal mukhlasin. Saya nak tambah satu je lagi pasal ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat 100. Dan apabila kami mengganti sesuatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad mengada-ngadakan saja. Sebenarnya kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Ini berkenaan ayat nasakh dan mansukh. Ada dalam Al-Quran, hukumnya dimansuhkan. Ayatnya ada, hukumnya ada, tapi dimansuhkan. Kita dah bincang bab apa? Arab. Ingat? Kita dah bincang bab Arab kan? Arab hukum asal Arab apa? Harus. Kemudian Haram. belum lagi. Makruh. Makruh masa
Solat, semua solat. Makruh untuk solat je. Luar solat jodi. Minum todi. Boleh. Halal lagi masa tu nak pergi solat jangan, sebab ada sahabat mabuk kan, dan cerita tu sampailah atas asbab kelebihan manakib Sayyidina Umar, minta dengan Allah putuskanlah, keluarlah hukum haram. Daripada syarah yang Dr. Basit ceritakan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman berkenaan dengan bab arak tu, ulama bincang-bincang, ulama kata lebih kurang 5 tahun. 5 tahun jarak antara tiga ayat ni. Ayat harus, ayat makruh dengan ayat haram. 5 tahun. Lama masa nak mentarbiahkan pada sahabat. Mungkin pada zaman itu arak ni memang sebahagian daripada kehidupan dia orang kan. Arak jadi bahan jual beli dan sebagainya. Satu industri lah sampai sekarang lah. Itu nasakh dah masuk. Apa lagi, siapa lagi boleh bagi contoh apa je perkara yang dah hukum yang dah dimansuhkan dalam Quran. Ayat ada lagi, hukumnya lagi tapi dah masukkan. Lawat kubur. Apa? Kubur, melawat kubur. Kubur, itu hadis. Hadis pun ada nasakh masuk. Rasulullah SAW kata, dulu aku larang kamu pergi ziarah kubur, sekarang pergilah. Ada manfaat daripada ziarah kubur. Lagi, cepat. Ni adik-adik kita hebat-hebat belakang ni. Apa lagi hukum? Saya boleh tanya je, mata naik ke atas. Tunduk ke bawah. Siapa? Satu lagi boleh kongsi. Daripada Al-Quran sendiri ada. Kita dah baca dah ayat-ayat tu. Wasiat. Ingat? Wasiat hukum asalnya, nak musafir pun kena wasiat. Ibaratnya begitu, nak keluar 3 hari tulis wasiat. Jangan lupa, tinggal harta dan sebagainya, hukum-hukum wasiat. Hukum wasiat dah dimansuhkan dengan turunnya ayat dalam surah. Macam ada nama makwa kita guys. Nisa. An-Nisa, bab pewarisan faraid ya. Keluar ayat-ayat faraid, habis dah cerita wasiat. Melainkan wasiat kepada 1/3 kepada bukan waris saja. Itu kena belajar asing-asing lah. Banyak lagi lah, ada ayat Quran yang dah dinasahkan, dah hilang. Daripada hadis ada menyatakan bahawa kami pernah dibacakan ayat Quran yang berkenaan dengan hukum untuk orang zina. Hukum rejam ke macam itulah, saya tak pasti. Tetapi ayat tu tak ada Al-Quran, hukum masih lagi terpakai dengan hadis. Ayat tu dah drop dah. Ayat tu tak ada dah dalam mushaf kita ni. Tapi dinyatakan melalui hadis pernah ada ayat tu. Begitulah. Jadi ini untuk orang yang belajar syariah, dia belajar sungguh-sungguh lah ni dalam bab usul fiqh, nasakh dan mansukh. Kita ni dengar je lah. Kita dengar. Zaman kita ni, khususnya kita orang awam ni, yang tak membicarakan pasal hukum, kita tahu hukum je lah. Kita tahu hukum, kita tahu perbezaan ulama dengan hukum. Tak payah belajar lah usul fiqh ni. Melainkan kita nak jadi orang yang mengajar lah. Kurang-kurang kita tahu je lah bab-bab ni sikit-sikit ni. Jadi, kalau ada kawan-kawan tanya, kenapalah itu dulu dalam Quran kata waris macam ni, tiba-tiba orang buat macam ni. Jadi kita tahulah. Hukum lamanya memang ada bab perwasiatan, tapi wasiat tu dah dimasukkan dengan turunnya hukum yang dalam surah An-Nisa. Wallahu a'lam. Yang lain kita ambil sikit lagi. Daripada Riyadhus Shalihin, hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu bimbang. Bimbang. Silakan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika keluar daripada rumahnya mengucapkan bismillah, la haula wala quwata illa billah, yang artinya dengan nama Allah tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan baginya, engkau telah mendapatkan kecukupan, telah mendapat pertolongan dan syaitan menjauh daripadamu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Dan At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan. Makna la haula wala quwata illa billah ialah tiada daya yang dapat menahan diri daripada pelbagai kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis Nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskanku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian
Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah. Lalu Abu Hurairah menceritakan suatu hadis tentang masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, kerana dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya, tetapi dia itu pendusta, dia itu syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, dalam hadis ni panjang lagi sebenarnya, penerbit dah ringkaskan. Mana hadis ni Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bertemu dengan syaitan ni 3 kali, 3 malam berturut-turut. Dia bertugas menjaga harta, dan sini dia kata menguruskan menjaga harta zakat Ramadan. Buah tamar kata salah, buah tamar tamar zakat dia jaga. Malam pertama tu dia tangkap seorang mencuri. Syaitan ni lah, dia dah tahu kan syaitan kan, Rasulullah SAW beritahu dia tangkap, tapi syaitan tu pujuk rayu kata aku miskin lah dan sebagainya, lepas. Lepas. Malam kedua pun sama, dia lepas. Ketiga pun dia lepas. Kemudian dia mengadu kepada baginda Rasulullah SAW cerita pasal ni. Jadi dalam ni syaitan ni ajar sahabat bagaimana nak melepaskan diri ataupun nak berlindung daripada gangguan dia dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Pasti ni amalan kita lah. Satu. Kedua, syaitan ajar betul pun kena ikut. Gitu je lah kalau orang kafir kan. Orang kafir ajar, kau ni tak semayang ke? Kena semayang lah. Saya dulu ada seorang sahabat Iban. David, Port Askar. Baik perangai dia ni Kristian. Kristian dia akhlak dia baik lah. Kalau jalan-jalan mancing dengan dia, kalau ada sahabat-sahabat yang mulut cerupa tu, dia tegur. Sahabat-sahabat tak semayang tu tegur. Kau orang ni tak semayang ke? Orang Kristian kafir, orang Iban Sarawak itu. Saya kata, kau dengar tu. Ni Iban kau suruh semayang. Takkan tak semayang. Tapi kita ni bangsa degil-degil juga lah. Wallahualam. Jadi dalam cerita ni, syaitan mengajar pun kena buat. Tapi ada banyaklah hadis lain berkenaan dengan kelebihan ayat kursi ni yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah amalannya. Yang pertama tadi nak keluar rumah. Rasulullah SAW kata, barang siapa yang ketika keluar daripada rumahnya mengucapkan Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan baginya engkau telah mendapat kecukupan, telah mendapat pertolongan dan syaitan menjauhkan daripadamu. Langkah kaki dia keluar rumah terus zikir. Tak masuk benda lain lagi tu bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tak termasuknya zikir Abu Darda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Sama itu tambahan lagi nak menyerahkan diri kita kepada Allah. Mari kita tamat sikit, panjang sikit ini sebab besok cuti, panjang sikit. Ini tengok bagaimana ancaman berkenaan dengan kita ni, kita rasa nak masuk syurga. Bulan Ramadan ni sedekah lebih sikit dan ngaji lebih sikit, sembahyang tahajud tak tinggal, rasa jadi ahli syurga dah kita ni. Baik ni pagi-pagi ni baca tafsir, orang lain kawan-kawan aku, saya habuk pun tak pernah buka tafsir ni. Aku baca tafsir hari, cok ahli syurga dah atas kepala ni. Kepiahnya, janggutnya, ahli syurga. Nak tengok susah tak susah masuk syurga, bimbang tak bimbang kita tengok ahli kursi ni. Rasanya kita dah jumpa dah sebelum ni, tapi hari ni kita baca penuhnya. Khawatir ni siapa? Ruhul Kudus ni khawatir. Ruhul Kudus ni khawatir. Bukannya orang biasa, bukannya Muhammad Asri. Malaikat, chief malaikat pun khawatir. Silakan dia. Daripada Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika selesai menciptakan syurga, Allah berfirman kepada Jibril, pergi dan lihatlah syurga itu. Kemudian Jibril pergi dan melihatnya. Setelah itu ia kembali lagi seraya berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, tidak seorang pun yang mendengar tentangnya kecuali dia ingin memasukinya. Kemudian Allah
merintangi syurga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Lantas Allah berfirman, wahai Jibril, pergi dan lihatlah syurga itu. Kemudian Jibril pergi dan melihat syurga. Setelah itu ia kembali lagi sambil berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tiada seorang pun yang hendak memasukinya. Baginda bersabda, ketika selesai menciptakan neraka, Allah berfirman, wahai Jibril, pergi dan lihatlah neraka itu. Kemudian Jibril pergi dan melihat neraka. Setelah itu, ia kembali lagi sambil berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, tidak seorang pun yang mendengar tentangnya kemudian timbul keinginan untuk memasukinya. Allah kemudian menutupi neraka dengan syahwat, kesenangan atau yang disukai manusia. Lantas Allah berfirman, wahai Jibril, pergi dan lihatlah neraka. Kemudian Jibril pergi dan melihat neraka. Setelah itu, ia kembali lagi dan berkata, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tiada seorang pun yang bakal tersisa selamat. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Allah Rabbi minta Allah peliharalah kita daripada azab api neraka. Ya. Peliharalah kita ya Allah daripada azab api neraka yang mana dihiasi dengan semua perkara yang syahwat suka, nafsu suka. Sebab tu bila kita buat dosa ni semua benda kita, nafsu suka. Sebab kita nak buat amalan-amalan baik ni nafsu tak suka. Baca kitab sikit je dan Ustaz 3 rebah dah kitab atas perut saya. Dalam menyandar lah. Allah, kalau baca kitab kecil-kecil tu kenapa dah? Allah. Kalau baca kitab besar macam ni, senang sikit perut kalau jatuh kan. Tersembar punya muka gitu kalau baca kitab. Kalau ngaji tak ada 5-10 muka surat dah. Tapi kalau kita main telefon, setengah jam tak sedar kan. Padahal tengok orang masak, tengok pergi bola, benda-benda gitu je. Galik je. Tonton sejam pun boleh kot. Wallahualam. Tengoklah ahlinya apa. Itulah sebab syahwat tak suka, nafsu tak suka. Duduk kelas, nak pergi kelas-kelas pengajian, payah. Nak cari majlis ilmu, Allah payahnya kita ni. Sibuk boh, sibuk. Nak buat ni, sibuk je, sibuk. Buka majlis ilmu kat rumah mudah-mudah, suami isteri, payahlah. Pergi kebun, godeh pasu bunga, tanam kacang yang buah 2 urat je. Kelas saya lah. Tanam kacang bendi, kacang bonceh. Dapat makan 4-3 ketul je. Nanamnya sakat. Beli baja DIY-nya berpuluh ringgit. Makannya tak berapa sangat. Tapi suka ke situ je lah. Tapi nak pergi majlis ilmu memang susah. Pergi majlis ilmu pula terlentang kita macam ulama. Ini duduk. Nak pula zaman sekarang ada kursi lantai tu kan. Siap donjok kaki ke depan. Ini dia goyah kat masjid. Ustaz cakap, boleh tak kita tak bawa, apa tak bawa? Tahanlah sikit dengar. Kalau borak dengan orang sebelah, lagi temang. Jadi, hadis kursi ni, baca dan semat dalam hati. Susahnya kita ni nak masuk syurga. Jangan ingat kita buat baik, dah ada cop kat dahi dah. Asri penghuni syurga. Tak ada. Orang muda yang dicap boleh masuk syurga Ibnu Umar kan. Sebaik-baik pemuda ialah Ibnu Umar. Itu pun Rasulullah SAW kata, ada baiknya jika dia lebih solat malam. Nampak? Dah dicap dah kebenaran sebaik-baik pemuda adalah Ibnu Umar. Tetapi ada baiknya dia lebih solat malam. Ditekankan lagi Ibnu Umar ni, bangunlah tahajud lebih. Begitulah. Wallahu a'lam. Ayat akhir tu, katakanlah Ruhul Qudus yakni Jibril menurunkan Al-Quran itu daripada Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati yang beriman dan menjadi petunjuk serta khabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya besok nuzul Quran, kita ambillah iktibar daripada apa yang kita dah belajar gitu ya. Bukan belajar pun, dah kongsi-kongsi hari ini. Nak belajar pergi kelas. Ini bukan kelas tafsir. Sahabat-sahabat, saudara mara yang dengar kat luar tu, ini bukan kelas tafsir. Ini membaca bersama je. Nak kelas tafsir, pergi kelas tafsir yang khusus. Tapi daripada tak pergi langsung, baiklah dengar ni pagi-pagi insya-Allah.
Hari Rabu insya-Allah kita tengok dipaksa murtad. Nauzubillah. Murtad ni benda yang berleluasa lah. Benda berleluasa. Nauzubillah, semoga tak berlaku di kalangan ahli keluarga kita. Wallahu a'lam. Manfaatkan cuti besok kalau ada masa iktikaf di masjid. Lebihkan sedekah. Bermuamalat dengan ahli keluarga. Berkhidmat kepada ibu bapa. Anak-anak ni tengok ibu bapa dengan perasaan kasih sayang pun dapat pahala yang berganda-ganda. Ada ulama kata seolah-olah haji dan umrah yang sempurna. Itu baru tengok ya. Baru tengok ibu bapa dengan rasa kasih sayang. Baru tengok je. Belum lagi khidmat lain, belum lagi doa. Kita ada kematian mak, ada kematian ayah, ada kematian mak ayah, macam-macam. Abang kita dah meninggal, adik kita dah meninggal. Belum lagi bab tu. Bab tengok saja pun Masya Allah besarnya pahala kan. Datangkan daripada hati yang ikhlas. Ingat surah As-Sad tadi, ayat berapa tadi? 80 lebih kan? 80-85 kenaan mukhlasin. Belajar sikit siapa ni mukhlasin. Boleh doa. Tuan Guru Ustaz Razak bawa ajar kami. Jangan lupa minta supaya kita menjadi golongan orang yang mukhlasin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa walidina wa jami'il mu'minina wal mu'minat, mu'allimin wa mu'allimat al-ahya minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانتم خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti hari Nurul Quran besok. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan. Kita jumpa lagi hari Rabu. InsyaAllah.